Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram, iaitu kisah seram asrama. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda, para pendengar, supaya dapat subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Yang mana yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita buang jauh-jauh. Kisah yang aku nak kongsikan kali ini pernah berlaku kira-kira 10 tahun yang berlalu. Ketika itu, aku sedang belajar di sebuah institusi pengajian tinggi. Ini kali pertama aku jejakkan kaki ke hostel setelah sekian lama tinggal dengan mak ayah sampai habis SPM. Bila dah pertama kali, semua benda kena buat sendiri. Seperti membasuh baju, gosok baju dan kemas bilik. Biasanya kat rumah, mak yang akan buatkan semua itu. Blok asrama yang aku duduk ketika itu berbentuk segi empat. Ada wing udara, wing barat, wing timur dan wing selatan. Bilik aku berada di tingkat 2, wing timur, bilik nombor 6. Aku suka dengan bilik itu. Sebab bila aku bangun pagi, buka tingkap, nampak gunung yang berkabus tak jauh dekat sana. Gunung yang cukup popular kat Malaysia dengan kisah legendanya yang tersendiri. Tidak jauh dari bilik aku adalah bilik nombor 4 yang sering menjadi perbualan hangat penghuni blok itu ketika itu. Sebab apa? Anda para pendengar, dengarkan kisah ini. Sebab bilik nombor 4 ini sahaja yang tak ada penghuni dan telah dikosongkan. Kenapa ia dikosongkan? Ikutilah kisah seram ini. Kemudian diletakkan tanda surau di atasnya dan tak pernah langsung digunakan sebab masjid tak jauh pun dari kolej ini. Macam-macam spekulasi pasal bilik tersebut dibawa dari satu mulut ke mulut. Aku jenis yang senang tidur. Lepas isyak je confirm aku tidur. Lepas tu tengah malam mulalah terjaga. Hampir setiap hari macam tu. Dah jadi macam rutin harian aku. Bila tengah malam terjaga, aku biasanya akan study, basuh baju ataupun gosok baju yang aku nak pakai untuk esok hari. Biasanya baju yang aku gosok ni tak semestinya aku akan pakai pada esok hari. Kadang-kadang tu dah seminggu baru aku pakai. Namun tak apalah. Daripada aku terus membuang masa, lebih baik aku mengerjakan untuk diri aku sendiri. Pada tahun aku itu, pihak kolej mengharamkan seketika, bukan seketika, mengharamkan setrika, iaitu alat untuk gosok baju tu, iaitu setrika sendiri untuk bawa ke hostel. Hanya boleh digunakan setrika yang disediakan oleh pihak kolej sahaja. Setiap blok asrama, setiap tingkat memang ada bilik pantry khas untuk gosok baju dan masak air panas.
Tapi masalahnya budak-budak blok aku ni jadi malas nak ke pantry. So, adalah yang kata tangan ambil setrika tu dengan papan alas tu bawa ke depan bilik masing-masing. Depan bilik ada plug soket. So, aku pun merantau lah cari, dan rupa-rupanya salah satu setrika ada dekat depan bilik nombor 4 tu. Malas aku nak cari yang lain, aku guna je setrika tu. Tengah aku duduk gosok baju ke meja aku, tiba-tiba aku dengar pintu bilik nombor 4 tu kena ketuk dari dalam. Ketukan tu sangat kuat dan jelas. Mencarut juga aku pada ketika tu. Tapi aku ni jenis separuh berani, separuh je lah. Separuh lagi, kalau ada benda muncul, memang aku akan pecut terus lah. Rasa macam nak terkencing pun ada kalau berlaku perkara itu padaku. Aku fikir gosok baju tu lebih penting, jadi aku teruskanlah menggosok. Bam, bam, bam. Sekali lagi pintu tu kena ketuk dari dalam. Masa ni aku dah mula cuak. Jantung memang laju gila, duk. Aku pandang dekat bawah pintu, aku nampak ada cahaya lampu. Masa tu aku terfikir, maybe ada orang kot. Entah macam mana aku boleh pula duk melutut nak telik apa yang ada dari bawah pintu tu. Mengucap panjang aku bila aku nampak ada mata tengah pandang aku juga. Mata yang nak pandang aku ni besar dan merah, sangat ganas, seperti macam nak baham aku je. Selepas tu juga ada darah memercik keluar dari bawah pintu tu, mengalir keluar yang sangat banyak. Aku dah tak boleh tunggu lagi. Aku capai semua baju aku yang dah siap gosok. Setrika tu pun aku tak tutup switch. Terus aku berlari masuk ke dalam bilik. Umban baju, aku atas kerusi, aku lompat naik atas katil, berselubung bawah selimut. Esoknya aku demam panas. Nak bangun pergi klinik ambil MC pun aku dah tak larat lagi. Akhirnya rakan aku bertanya pada aku, apa dah jadi dengan kau ni? Aku pun ceritakanlah apa yang berlaku. Mula-mula tu aku nak rahsiakan je, sebab aku takut kawan-kawan aku akan jadi takut. Jadi bila didesak, akhirnya aku ceritakan apa yang berlaku dekat budak bilik aku je. Seminggu berlalu, aku terus jadi budak popular kat blok tu. Cepat betul cerita tersebar. Kemudian mulalah keluar berbagai cerita dan pengalaman dari budak blok tu yang terdengar macam-macam bunyi pelik. Dari bilik nombor 4, setiap tingkat yang berbeza ceritanya. Kalau pandang ke arah blok dari luar pada waktu malam, memang boleh nampak bilik nombor 4 di tingkat 1, 2, 3 dan 4. Tidak berlampu dalam satu baris dari atas ke bawah. Tapi entah kenapa pada satu malam tu, semua bilik tu berlampu. Aku baru balik dari bilik kawan aku di blok sebelah masa tu. Bila aku pandang ke arah blok, bilik tu diguna pakai. Tapi bila aku lalu depan bilik tu nak ke bilik aku tengok ke bawah pintu tak ada cahaya lampu pun. Gelap je. Baru je aku nak menapak masuk ke dalam bilik, satu jeritan yang sungguh nyaring macam perempuan menjerit. Kedengaran jeritan itu dari bilik nombor 4 tu. Sambil tu pintu bilik tersebut diketuk-ketuk dari dalam. Aku ingatkan aku je yang dengar. Rupa-rupanya ramai lagi penghuni bilik lain yang keluar tengok apa yang terjadi. Termasuklah budak bilik aku sendiri. Masing-masing pandang ke arah bilik nombor 4 tu.
Budak bilik nombor 3 awal-awal lagi berlari keluar menjauhi bilik tersebut sebab mereka antara yang paling dekat dengan bilik nombor 4 tu. Yang lebih memberanjatkan, bilik nombor 4 tu di tingkat 1, 3 dan 4 pun berlaku benda yang sama juga. Ada jeritan dari dalam, pintu diketuk-ketuk dengan kuat. Tak lama selepas itu, warden asrama datang bersama-sama seorang ustaz dan beberapa anak buah dia. Warden minta kami semua berkumpul di dataran bawah di tengah-tengah blok. Masa ni kami dapat dengar macam-macam bunyi. Bunyi yang menjerit di tingkat 3. Pada masa itu, histeria dah mula berlaku dekat asrama kami. Yang bermula daripada tingkat 3. Bunyi mengerang di tingkat 2. Bunyi orang berlari di tingkat 1. Bunyi ustaz baca ayat kursi kuat-kuat kat tingkat 2. Bunyi-bunyi itu pula sekejap arah sana, sekejap arah sini. Al-Quran yang ada kat tangan pada masa tu dah tak termampu nak baca lagi sebab terlalu takut sangat. Lama jugalah pertarungan itu berlaku, kira-kira jam 3 pagi barulah semuanya berjaya dibersihkan. Setelah beberapa hari kejadian, barulah kami dapat tahu bahawa ada benda yang menghuni dekat bilik nombor 4 tu. Setiap aras ada penghuninya. Penghuninya tak suka diganggu. Pelajar pula suka buat bising. Nak kalau waktu malam. Ada perjanjian dah dibuat antara tuan tanah kolej tersebut dengan benda asal tempat tu. Sebab tu bilik tu dikosongkan. Ada student yang main Spirit of the Coin. Kalau korang nak tahu, Spirit of the Coin ni iaitu memanggil roh-roh hantu untuk datang masuk ke dalam koin yang mereka mainkan. Dan mulalah berlaku pertanyaan-pertanyaan yang pelik-pelik dekat permainan tersebut. Dan aku harap supaya anda tidak memainkan tentang permainan Spirit of the Coin ni, kerana ia adalah sebuah satu permainan yang syirik. Dan aku teruskan cerita aku. Dalam bilik nombor 4 di tingkat 4, sebab tu benda tu selalu mengamuk dekat situ. Lepas kejadian tu, berbagai lagi siri seram bilik nombor 4 berlaku dekat kolej tu. Kalau bukan blok aku tu, pasti berlaku kat blok lain. Kolej tu ada 6 blok asrama semuanya. Semuanya ada 4 aras. Semua aras bilik nombor 4-nya dikosongkan. Itu perjanjian antara tuan tanah dengan puteri. Siapa puteri tu? Sampai sekarang ia masih menjadi misteri. Inilah kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda. Supaya anda lebih kuat mental anda, supaya anda dapat menerima apa saja yang berlaku. Dan jangan fikirkan hal-hal yang mistik atau misteri tentang sesebuah asrama. Dan semestinya, selain daripada manusia yang tinggal dekat atas muka bumi Allah ni, ada juga makhluk-makhluk yang lain, iaitu makhluk-makhluk halus. Apapun, aku nak mengucapkan terima kasih kepada anda kerana telah mendengar. Dan jangan lupa subscribe, tekan loceng, share, like dan juga komen. Dan aku undurkan diri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum. Bye.